Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaAllah dalam siri yang ke-14 ini kami masih mengajak anda semua mengikuti rombongan kami memusafir di bumi air mata. Kali ini bahagian kedua. Dan bahagian kedua ini kami akan melawat insyaAllah Madinatul Zahra. Apa dia Madinatul Zahra ini? Madinatul Zahra ialah berarti bandar bersinar-sinar. Kalau kita melihat saki-baki bangunan yang tinggal ini, tak nampak pun bandar bersinar-sinar. Tapi cuba kita renungkan, bayangkan di suatu masa dahulu, di zaman kegemilangan Islam, tentunya bandar ini suatu bandar yang bersinar-sinar, gilang gemilang. Tepatnya tidak jauh dari Cordoba, sekitar 10 km saja. Yang mana di Cordoba dulu kita telah melawat sebuah masjid yang dikatakan Masjid Air Mata. Maka kali ini kita melawat pula suatu bandar air mata. Inilah sebahagian daripada pemandangan kota Madinah Az-Zahra. Kota ini dulunya adalah kota terbesar di dunia yang paling inovatif dalam pembinaannya ketika itu. Kalau kita lihat halusnya seni bina ini, dan kalau kita perhatikan betul, dia banyak menyerupai istana khalifah-khalifah di Damsyik, Syria. Madinatul Zahra ini adalah sebuah kompleks kerajaan Islam yang agung ketika itu, yang dibina oleh Abdul Rahman ataupun Khalifah Abdul Rahman ketiga. Keluasan kompleks ini luas, sekitar antara 112 hingga 120 hektar. Bukan satu kawasan kecil. Ini adalah peninggalan keruntuhan sebahagian istana. Sebahagian besar telah pun dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam. Madinatul Zahra adalah salah satu tanda yang menyaksikan pemerintahan Islam yang gilang gemilang di Andalusia suatu masa dahulu, iaitu dari abad ke-8 hingga abad ke-15. Maknanya hampir 800 tahun Islam pernah memerintah bumi Spanyol yang digelar sebagai Andalusia. Kota Madinah ini luasnya adalah tiang-tiang yang membina kota ini sahaja ada 4,300 tiang dengan pintu-pintunya lebih daripada 15,000 pintu. Bukan suatu kota yang kecil kalau macam tu. Di kawasan kompleks ini ada istana kerajaan, istana khalifah. Ada masjid yang tersegam besar. Ada pejabat-pejabat pemerintahan. Ada hall, dewan orang ramai, tempat orang berkumpul. Ada benteng pertahanan dan rumah tentera. Ada rumah penduduk. Ada taman-taman, saluran air dan sebagainya. Lengkaplah sebagai sebuah kota yang bersinar-sinar cemerlang. Tapi sayangnya bandar ini sangat berbeza dengan tempat-tempat sejarah lain, yang mana tempat-tempat lain masih utuh bangunannya. Tapi Madinatul Zahra kini hanya tinggal runtuh-runtuhan bekas kompleks kerajaan Islam silam. Cuma sebahagian kecil yang masih ada. Itu pun banyak musnah. Ini
Di antara gambar istana Khalifah Abdul Rahman Nasir Lidinillah. Dia membina istana ni dengan seni bina yang menggunakan emas dan marmar. Bayangkan mewahnya kerajaan Islam pada masa itu. Sehingga sebahagian pemerintahnya lupa daratan. Menggunakan emas dan marmar untuk membina istana. Allahu Akbar. Itulah akhirnya Allah Ta'ala turunkan kemusnahan dan kekalahan kepada umat Islam ketika itu. Ini adalah replika istana. Dibina semula. Ini di mana tempatnya? Di halaman utama Dewan Ja'far dalam istana lah. Catatan sejarah mengatakan untuk membina Madinatul Zahra ini setiap hari perlu kepada 10,000 pekerja dan 1,500 ekor binatang nak menyiapkan bangunan ini. Kalau kita perhatikan memang cantik, kemas, dia punya setiap atas pintu tu dengan ukir-ukiran yang sangat menarik dan menakjubkan. Dikatakan bangunan-bangunan di sini hampir menyerupai dengan seni bina di Cordoba. Memang pun dia berhampiran dengan Cordoba. Kalau kita tengok masjid Cordoba, bagaimana ukiran macam ni samalah, lebih kurang gitu. Dan sekarang ni dibina satu replika atau pembinaan semula. Ini gambaran di luar Dewan orang ramai. Maknanya besar lah kalau macam digambar. Bukan gambar, dibina semula tempat yang sama. Ini pula kita lihat pintu-pintu istana yang berukir dengan sangat cantiknya. Rasa tak ada zaman sekarang orang buat macam ni. Dengan batu-batunya yang tahan lama, sudah ribuan tahun, masih utuh. Ini adalah Dewan Tetamu Diraja. Iaitu dipanggil Qa'ah Istiqbal Abdul Rahman As-Salis. Dewan untuk Khalifah Abdul Rahman ketiga menyambut tetamu. Cantik ukirannya. Dan di atas pintu-pintu ni seperti pintu gerbang nak masuk masjid Cordoba. Sama. Ini pula tempat duduk Khalifah. Di sinilah dulu kalau raja ni maknanya bersemayam. Tak adalah kursi dah tak ada sini. Maknanya di sinilah tempat menghadap. Orang menghadap raja ataupun Khalifah pada masa itu. Kalau kita perhatikan, sebahagian bangunan ni bukan yang asal. Dibuat semula, replika. Dan sebahagian pula, ada yang bahagian-bahagian yang masih ada sikit-sikit dibaik pulih. Ada yang dibaik pulih dan ada yang dibina semula. Tapi bina semula tu betul-betul ikut cara, style, kaedah yang asal juga. Jadi kalau kita tengok ni hebat lah. Hebat betul ukiran-ukiran dia. Payah orang sekarang nak buat macam ni. Oleh kerana tempat ni tempat sejarah yang hebat, maka Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO telah memasukkan runtuhan Madinah Az-Zahra ini ke dalam senarai warisan dunia UNESCO. Jadi orang tak boleh nak usik lagi lah. Sudah digezetkan. Maka dapatlah kita lihat saki-baki bangunan, runtuhan bangunan dan juga bangunan yang dibuat replika, bina semula dan juga mana-mana yang ada sikit-sikit rosak repair balik. Kalau kita tengok sejarahnya, mereka hancurkan dan musnahkan. Mana geram sungguh mereka ni. Kenapa? Kerana inilah dendam kesumat mereka. Mereka bukan setakat bunuh berjuta-juta manusia umat Islam, tapi bangunan-bangunan juga diruntuhkannya. Geram sungguh dia. 800 tahun hampir Islam memerintah Sepanyol. Akhirnya ini yang mereka balas. Padahal umat Islam telah meninggalkan banyak tamadun. Nanti insya-Allah dalam siri-siri akan datang, saya akan ceritakan apakah peninggalan tamadun Islam yang sebenarnya telah menaikkan atau mencelikkan mata umat manusia di dunia. Mereka
tidak fikir. Mereka musnah bangunan-bangunan, mereka tidak fikir bahawa ini adalah aset pelancongan yang sangat mahal nilainya. Kalau sekarang, saban hari orang melawat tempat-tempat sejarah ni. Terpaksa mereka bina replika semula. Baru dia tahu menunjukkan tempat ini nilainya sangat tinggi. Tapi kerana dah geram, mereka musnah, hancurkan. Allah Akbar. Ini antara pejabat khalifah. Yang sebagainya dibina semula dan sebagainya ada sakit baki tinggal. Ini di sinilah pengurusan negara dulu. Masa umat Islam memerintah. Kompleks ini merupakan cermin kecemerlangan dan kemakmuran era zaman Umayyah. Perhatikanlah bagaimana indahnya seni yang mereka bina dengan kukuh, cermat, teliti. Kalau di bawah tadi kita tengok Madinatul Zahra, di atas Bukit Nur di sana tu ada istana. Itu dia. Ada istana di atas bukit, istana khalifah. Di bawah ni ialah Madinatul Zahra. Ni ni. Allah Akbar tuan-tuan. Tu nampak istana di atas bukit. Saya ke sana. Darul Malik ini adalah pemandangan pintu rumah raja. Darul Malik tu maknanya rumah raja. Ini pemandangan pintu rumahnya. Raja yang merintah negara ataupun khalifah. Kalau kita tengok pintu rumah ni pun sungguh seni. Lebih kurang sama seni dia. Tapi cermat, teliti dan halus seninya. Bolehkah umat Islam bangkit semula? Menguasai dunia semula? Boleh ke tak boleh? Tanya diri sendirilah. InsyaAllah, kalau umat Islam kuat, berpegang teguh pada ajaran Allah, insyaAllah dia boleh balik. Boleh balik menali ke dunia. InsyaAllah. Kenangan. Hanya kenangan. Sebahagian yang ditinggalkan kepada kita. Kalau kita tengok, ini adalah sebahagian runtuhan setelah mereka musnahkan. Sedih kita tengok. Pembinaan yang begitu hebat diruntuhkan. Setelah puas kami melawat sekitar runtuhan-runtuhan bangunan, kami dibawa pemandu ke Dewan Abdul Rahman III di situ. Dalam dewan itu ada ruang lega yang luas sebelum masuk ke dalam dewan. Ini pula kami melalui bahagian muzium. Sebelum masuk dewan, ada banyak alat-alat yang dipamerkan di dalam muzium. Seterusnya kami masuk ke dalam dewan untuk menonton filem dokumentari tentang sejarah Madinatul Zahra. Dalam dewan, kami dipertontonkan dengan satu filem yang merupakan macam 3D. Mana gambar tu macam hidup. Yang sangat menarik. Kisah di situ ialah tentang ringkasan sejarah pemerintahan Islam di zaman kegemilangannya. Lama juga kami melihat di dalam bilik gelap itu yang sungguh kagum. Cuma kami tidak dapat tunjukkan di sini sebab tidak dibenarkan ambil gambar di dalamnya. Tapi antara gambar yang ditunjukkan di sini, ini adalah gambaran suasana menuntut ilmu di zaman Andalusia dulu dalam pemerintahan Islam. Dan ini pula adalah gambaran peranan kaum wanita di zaman itu. Yang ni gambaran suasana orang Islam berniaga ataupun masyarakat Andalusia berniaga pada masa itu. Selain daripada tayangan filem, kami juga dapat melawat pameran yang mana bangunan ini juga dijadikan sebagai muzium, melihat barang-barang lama. Ini di antara sebahagian barang-barang pameran yang mana dia ada banyak bilik, bukan satu bilik mempamerkan barang-barang ni. Antara yang dipamerkan ialah keindahan
seni ukiran Tree of Life, pohon kehidupan. Nama dia lah, nama orang larat ni. Yang diukir pada batu ni, bukan pada kayu, pada batu. Seni hebat, cantik. Ini adalah pameran gambar saki-baki istana yang dah sebahagian besar diruntuhkan. Ini juga gambar sebahagian tembok istana Permantan Islam yang tinggal. Ini gitu juga tembok istana yang pun sebahagian dia dah runtuh. Dan selain daripada itu, kami dapat melihat satu dacing. Ini bukan replika, dacing zaman Permantan Islam. Yang mana ketika ini orang Eropah belum ada tamadun lagi. Sebab orang Eropah bertamadun pada tahun 1300 yang dipanggil zaman Renaissance, zaman kebangkitan Eropah. Tapi Islam sudah pun dalam kurun ke-8, iaitu 711, sudah bangkit tamadunnya. Nanti insyaAllah dalam siri-siri akan datang, saya akan cerita juga apa tamadun yang Islam tinggalkan kepada orang Sepanyol. Banyak. Di antaranya jentera pam air, jam gajah, kompas untuk astronomi dan sebagainya. Banyak benda yang ditinggalkan. Sebenarnya Islam telah meninggalkan suatu tamadun yang sangat dan amat berharga di Sepanyol. Tetapi mereka tenggelamkan kisah kita. Mereka kata semua mereka cipta itu, mereka cipta ini. Sebenarnya kita yang memulakan. InsyaAllah sesi akan datang, saya akan ceritakan. Selain daripada itu, kita tengok barang-barang cerit, minuman ini sudah canggih rupanya pada masa itu. Orang Eropah dalam kegelapan lagi, tapi orang Islam sudah canggih, sudah tamadun. Mungkin kita tengok bekas bekas air ke apa ni. Nampak macam pecah-pecah. Tapi jangan anggap dia tidak ada nilai. Nilai yang tak boleh dibeli. Kalau nak jual pun tak tahu berapa juta orang jual. Sebab dah tak ada lah. Inilah tinggal saki-baki. Dan kalau kita tengok memang kemas cantik, berukir yang mereka buat. Ini macam buyung minuman. Ini tak tahu besin ke mangkuk ke apa. Ini juga nilainya mahal. Mana orang zaman itu dah ada tamadun. 1000 tahun yang silam. Hampir 2000 tahun. Ini juga kita lihat ukiran-ukiran kehalusan seni zaman keagungan Islam. Allahu Akbar. Hebat. Ini kalau kita tengok pemandangan runtuhan masjid. Sedih kita tengok masjid diruntuh, dimusnah, dihancurkan sebegini. Sedih. Kita tak buat kepada gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah orang lain semacam ini. Ketika umat Islam menakluki negara bukan Islam, agama kita melarang sama sekali kita melakukan kezaliman terhadap mereka. Tapi bila giliran mereka mengalahkan Islam, habis bukan saja bangunan-bangunan, tempat-tempat ibadah juga dihancurkan sama sekali. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Maka kita kena perhatikan surah Ali Imran ayat 26. Kita kena perhatikan orang yang berkuasa, jangan fikir dia berkuasa selama-lamanya. Sebab itulah ini pengajaran pada umat Islam. Masa zaman pemerintahan, ujung-ujung pemerintahan raja-raja atau khalifah Islam di Sepanyol, mereka lupa bahawa Allah berkuasa atas segala-galanya. Mereka berpoya-poya, akhirnya Allah tak mahu lagi mereka berkuasa. Kita baca surah ni. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakan ya Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki.
Mana sesiapa yang berkuasa, jangan fikir dia berkuasa selama-lama. Allah kehendaki, Allah akan cabut, Allah boleh cabut pemerintahan mereka. Dan Allah Ta'ala gantikan dengan pemerintahan yang lain. Wa tu'izz man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkaulah jua yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Ini peringatan kepada kita. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam kekuasaan engkau lah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas setiap sesuatu. Selamat tinggal Madinatul Zahra. Kami nak beredar ke daerah lain pula. Sayu hati, sayu rasanya hati untuk meninggalkan Madinatul Zahra, bandar yang bercahaya-cahaya. Kemana kami nak menuju? Nak menuju ke daerah lain, iaitu Ronda. Kami melalui ladang limau yang sangat luas, sejauh mata memandang. Ketika ini, kita lihat buah sedang lebat. Limau sedang berbuah. Kami sampai di Ronda. Ronda ni, kalau kita nak banding macam Genting Highland, mungkin tak sama. Tapi insyaAllah dalam siri akan datang kita ceritakan apa hebatnya Ronda ni. Ini rombongan kami, rombongan HB yang sampai di Ronda. Ronda adalah sebuah bandar yang penuh dengan tradisi dan sejarah. Tengok gambar ni kita dah kenal lah apa ada di sini. Iaitu di sini ada sokan orang melawan dengan lembu. Sokan yang dicetuskan oleh penganut Nasrani Katolik di Sepanyol selepas akan datang kita terangkan. Kita kena tahu apa rahsianya mereka mengadakan perlawanan lembu dengan manusia. Tengok ditonton oleh begitu ramai manusia. Kami pergi ke sini untuk merenungi sejarah. InsyaAllah akan datang kita sambung bahagian ketiga pula. Dan sebelum itu mohonlah subscribe bagi mereka yang belum melakukannya. Dan seterusnya tolong like dan share, kongsikan, kirimkan kepada seberapa ramai orang supaya pengetahuan ini sampai kepada setiap orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.